masuk semula tengok Oh ya, tengok. Bila saya record ada berapa orang kena keep. Okay, so kita masuk lesson kedua untuk pengatur coraan linear. Sebenarnya hari ini pun sama macam hari itu. Hanya kali ini soalan bukan XY lah. Dia mewakili sesuatu kepada SY kamu supaya soalan kita jadi soalan yang bermakna lah. Okay, so contohnya kalau kamu tengok soalan pertama ini, so kita pun ada XY tapi dia sudah wajibkan. Okay, dia kata S ialah rumah teres, Y ialah rumah berkembang. Maksudnya kita akan tahu ialah kita tahulah X merupakan bilangan rumah teres. Y pula merupakan bilangan rumah berkembang. So kalau soalan ini dia sudah cakap S mesti rumah teres, Y mesti rumah berkembang, kamu tak boleh terbalik-terbalikkan lah. Mesti ikut dia. Boleh ya? So sekarang kita tengok, dia suruh kita tuliskan ketaksamaan. So kalau kamu tengok soalan jenis ini, biasanya memang dalam exam inilah bunyi dia. Dia ada satu perenggan, lepas tu dia adalah syarat-syarat dia. Kemudian dia punya bahagian A. Biasanya dia akan kata, tulislah 3 ketaksamaan selain daripada S lepek besar atau sama dengan kosong dan Y lepek besar ataupun sama dengan kosong. Tiap kali bunyi dia macam ini. Tulis 3 ketaksamaan. Hanya ada masanya mungkin dia kata 2 ketaksamaan, ada masanya dia kata 4 ketaksamaan. Tapi paling biasa memang 3 ketaksamaan. Okay. So, tapi dia mesti kata, kalau contoh ini dia akan kata tulis 3 ketaksamaan selain daripada 2 yang cukup tulis di bawah ini. S lebih besar ataupun sama dengan kosong dan Y lebih besar ataupun sama dengan kosong. Okay. Kenapa dia letak 2 ini? Sebab kalau kamu tengok S dan Y mewakili bilangan. Bila dia mewakili bilangan, dia tak mungkin negatif. Itu sebabnya awal-awal dia letak 2 ini dulu. Supaya kamu tak ambil 2 ini. Dan ini pun nanti ada kesan kepada graf kita lah. So boleh So ini kita abaikan dulu, nanti kita tengok waktu kita nak lukis graf. Okay, so kerja kamu, pertama kamu cari dulu kata kunci dia. Yang pertama, apakah kata kunci dia? Tidak melebihi. Tidak melebihi. Yang kedua? Tidak kurang daripada. Tidak kurang daripada. Kamu kena hati-hati sikit kadang-kadang tidak kurang daripada dia diasingkan tau. Perkataan tidak mungkin tepang sikit. Hati-hati baca ayat penuh. Okay, yang ketiga? Maksimum. Maksimum. Okay. So sebelum kita sambung buat, tulis dulu simbol ketaksamaan. Tidak melebihi. Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan. Okay. Tidak kurang daripada. Lebih besar sama dengan. Okay. Maksimum. Lebih kecil sama dengan. Okay, sekarang baru kita nak jawab soalan. Okay, so soalan, okay, paling senang kita pergi kepada soalan 3 dulu. Bilangan unit rumah berkembang, maksudnya? Mana ni? Yang ketiga dulu, sebab ketiga lebih senang. Bilangan unit rumah berkembang. S rumah teres. Oh, berkembang Y lebih kecil dan sama 25. Lebih kecil ataupun sama dengan 25. Boleh? Okay, kita tahu 25 sebab ini. Okay, simbol memang sebab perkataan maksimum. Lepas tu kita tahu ni bilangan unit rumah berkembang. So rumah berkembang hanya Y. So kita tulis Y sajalah. Okay, tak apa, kita slow kita tengok kedua. Okay, kedua nanti simbol kita lebih besar atau sama dengan. Okay, depan dia kata bilangan unit rumah teres. X. Okay, so rumah teres X.
X. Sini memang kita tahu ini simbol dia. Belakang macam mana? Dua Kali. Dan sama dua Y. Dah kejap. Kita padam. Sorry, kita nak padam. Makin teruk. Bantu boleh dah. Bantu tak boleh. Hello. Tak apa? Okey, sudah. Okey, so dia kata 2 kali bilangan unit rumah kembar. Maksud kamu? Apa dia? 2Y. 2Y. 2Y lah. 2Y. Boleh? So pentingnya apakah simbol dia? Apa nak tulis kiri? Apa nak tulis kanan? Hah? Tak. Bila kita nak tulis ketak sama ini, mula-mula apakah simbol dia? Lepas tu apa yang berada di kiri? Apa yang berada di kanan? Okay. So kita tengok yang pertama. Okay, pertama simbol dia ialah lepek kecil ataupun sama dengan. Okay, belakang dia ialah 16 juta. Depan dia ialah jumlah jualan daripada 2 jenis rumah itu. Okey, kita mula belakang dulu. Belakang lebih senang sikit. 16 RM 16 juta. So cikgu sepatutnya tulis sini belakang 16 juta. kena tulis 16 juta Kamu tak boleh tulis 16 saja. RM boleh tak tulis sebab RM ialah unit. Tapi juta mesti tulis ya. Juta ada berapa kosong? 6. 6. 16 juta. Okey, sekarang soalan tepam tu. Jumlah jualan daripada 2 jenis rumah itu. Macam kita nak bilang. X tambah Y. Kalau S tambah Y, itu bilangan rumah dijual ke jumlah jualan dia? Apa ni? Yang tepang ini. Jumlah maksudnya jualan. 50,000 tambah 90,000. Kejap-kejap, cikgu turunkan yang tak pakai ni. Supaya senang kita tengok. Okey, ini. Cikgu tulis ya. Okay, ini lepek kecil, ini 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang tepang ini. Teacher, Arisa dia tak boleh masuk. Oh, sorry. Saya lupa. Tak dengar pun. Atira, bukan Alisa. Oh, okey, sudah. Okey. Zafira Faisal. Ada lagi? Tak ada orang masuk? Sudah. Ada lagi kata tak boleh masuk? Okey. Okay, di sini ya. So, jumlah jualan daripada 2 jenis rumah. Kalau kamu kata X tambah Y ialah bilangan rumah yang dijual. X tambah 2Y. Kalau bilangan rumah dijual, macam mana belakang boleh dalam unit duit? 50 tu kan teacher? Tak tahu, tanya kamu lah. Yang 50,000 Okey. tambah Cikgu tanya 90,000. Kejap. Kalau syarikat ini, dia jual 5 buah rumah teres dan 2 buah rumah kembar. Berapa duit dia boleh dapat? Berapa jualan dia? Kalau dia jual 3 buah rumah teres dan 2 buah rumah kembar. 3 darab Kamu akan buat 3 darab nilai rumah teres. 250 ribu. Okey, lepas tu? Tambah dengan 2 darab 50,000. 500,000 kan? Itu kamu kira jualan dia kan? So idea yang sama, tapi sekarang bukan 3 kita pupuk X. Bukan 2 kita pupuk Y. So kita akan dapat 250,000 1, 2, X 4 X tambah
5, 5 roti. 1, 2, 3, 4 berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Y. Boleh? Boleh. Ya, tak apa. Teacher. Kita akan tengok. Okey, apa dia? Tajuk ni buat persamaan ke apa? Bukan buat. Bahagian ini ialah kita nak buat ketaksamaan. Bukan persamaan, ketaksamaan. So, yang ni just buat ketaksamaan je. ini ialah soalan bahagian A, di mana daripada gegangan yang dia bagi tu, kita tulis ketaksamaan dia. Nanti selepas kamu pandai buat benda ini, kita akan belajar pula macam mana lukiskan satu graf. Satu graf yang memenuhi ketaksamaan ini. Awak ada belajar dalam matematik yang kita lorekkan rantaunya. Yang soalan macam ni. Ada paksi, ada tak, ada kali-kali macam ini. Lepas tu mungkin awak akan lorekkan kawasan ini. Ada kan matematik? Graf fungsi. Ada. Okay. Kita akan buat benda ini. Tapi waktu matematik, kamu dapat persamaan tapi tak tahu apa yang dimaksudkan oleh persamaan itu kan. Kamu tak tahu kenapa S lebih besar daripada 3, kenapa Y lebih kecil daripada 4. Tapi dalam tajuk ini, kita tak mula terus pergi sana. Kita mula dengan kita sendiri wujudkan ketaksamaan dulu. Supaya ketaksamaan kita bermakna. Contohnya yang kalau cikgu terus pagi ni awak boleh buat, tapi awak tak tahu apa yang diwakili oleh dia. Sekarang awak tahu, itu maksudnya jumlah jualan daripada 2 jenis rumah tidak melebihi 16 juta. Yang kedua ini maksudnya bilangan rumah teres tidak kurang daripada 2 kali bilangan rumah pengkembar. Yang ketiga itu maksudnya maksimum rumah kembar itu 25. Betul lah. Sebab macam benda ini dalam kehidupan memang betul-betul berlaku tau. Bila kamu nak membangunkan satu kawasan, kita ada gegangan dia. Contohnya mungkin syarikat kerajaan wajibkan kamu mesti ada rumah teres, tak boleh semua rumah berkembar. So mereka kena bilang lah. Inilah syarat-syarat yang semua yang ada. Lepas tu baru dia calculate, lepas tu dia baru fikirkan. Eloknya dia nak bina berapa rumah teres, berapa rumah berkembar. Benda ini sebenarnya berguna dalam kehidupan kita. Nanti lain kali bila awak buat bisnes ke apa ke, kita ada syarat-syaratnya. So daripada syarat-syarat yang ada, kita buat satu keputusan lah. Akhirnya, berapa rumah saya nak bina. Okay. Ada apa lagi tak tanya tentang ini? Tak ada. Kenapa ada satu pula di situ? Okay. So kita pergi kepada soalan kedua. Okay. So kamu tengok dulu apa yang diwakili oleh S, apa yang diwakili oleh Y. Baca soalan dulu. Dalam satu sekolah persatuan sejarah. So dia main cerita lah, kejap persatuan sejarah, kejap tadi apa? Kejap tadi syarikat pemaju. Macam-macam cerita dia bagi. Yang pentingnya kita kena baca soalan untuk faham X mewakili apa, Y mewakili apa. So ikut soalan ini, apa yang diwakili oleh X? Persatuan sejarah. Persatuan sejarah ada X ahli. Kemudian persatuan geografi ada Y. So kita tahulah S ialah apa, Y ialah apa. X sejarah, Y geo. Sejarah punya apa? Persatuan. Ya, persatuan sejarah punya apa? Ahli. Bilangan ahli dia. Okey. Bilangan ahli persatuan sejarah. Y ialah bilangan ahli persatuan geografi. So itu sebabnya nanti kalau soalan ni dalam exam sebenar di bahagian A dia sekali lagi akan kata tak, tulis 3 ketaksamaan selain daripada S lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong. Alasan sebab itulah bilangan ahli tak mungkin negatif. So dia mesti tulis benda tu. Ya? Okay. Ada orang lagi kejap. So, soalan pertama, kita cari kata kunci dulu. Kata kunci yang pertama ialah apa?
Melebihi. Apa dia? Melebihi. Okey, melebihi. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. So bila kamu nampak macam ini, kamu kena fahamlah nanti melebihi ialah apa? Simbol ketak sama ialah apa? Tolak. Lebih besar ke? Tak. Tolak sebab ada dua kata kunci di situ. Okey, yang kedua, Lebih besar sama dengan. lebih besar. Oh, teacher tanya yang ni ya. Okey. Yang Minimum. minimum. Okey, minimum. Okey, yang ketiga, Melebihi. melebihi. Okey, so kita masukkan simbol dulu. Okey, so sini melebihi tolaklah. Sekurang-kurangnya Lebih besar sama dengan. lebih besar atau sama dengan. Okey, yang kedua minimum. Lebih besar sama dengan. Okey, yang ketiga melebihi. Lebih kecil. Lebih besar. Lebih besar. Oh. Okey, dia 7, perkataan 7. Okey. Boleh So sekarang kita nak main masukkan maklumat dia. Okay, so sekarang kita masukkan So kalau kamu tengok yang lain punya dia ada satu simbol ketak sama. So inilah kiri, inilah kiri. Kalau ini dia ada kiri, lepas tu okay, ini belakang, ini belakang, ini belakang. Tapi untuk yang pertama ini dia ada satu lagi tengah-tengah. Dia ada satu lagi tengah-tengah. Boleh? Dia ada satu lagi tengah-tengah. Kalau tidak, yang lain punya semua ialah depan, belakang saja. Yang biasa punya soalan, kita fikirkan simbol ketaksamaan, lepas tu kita fikir kiri, kita fikir kanan. Hanya yang pertama ini sebab ada dua. Satu lebih besar sama dengan, tapi ada satu lagi tolak kan. So, waktu kita fikir dia jadi ada 3 bahagian. Sebelum tolak ialah apa? Adalah tolak dengan lebih besar ialah apa? Kemudian belakang. Dan kamu tak payah terpusing-pusing perkataan dia. Ikut susunan saja. Okay, kita mula dengan yang lebih senang punya. Kita mula dengan lebih senang punya. Yang ketiga, bilangan ahli persatuan geografi. So apa dia? Y. Y lebih besar 45. Y. So belakang 45. Saja. Tak ada pening. Okey, yang kedua, belakang cikgu nampak 40. Senang kan nampak nombor. Okey, tepang ni. Jumlah ahli bagi 2 persatuan itu. Apa dia? Jumlah ahli bagi 2 persatuan itu. X darab S darab 3. Yang 3 dengan 5 tu? Yang kedua ni, jumlah ahli. Okey, kalau kamu susah nak bayangkan, kita macam tadi. Katakan, bilangan ahli sejarah ada 3 orang. Bilangan ahli geografi ada 2 orang. Cikgu tanya kamu, jumlah ahli bagi 2 persatuan ini berapa orang? 3 darab 3 tambah 2 darab 5. Ya kak? 3 darab 3 tambah 2 darab 5. tambah 2 darab 5. Betul ke? Cikgu tanya jumlah ahli bagi persatuan ini. Okey, cikgu tanya kamu, 40 ini apakah unik dia? Cikgu tak tulis, tapi sepatutnya apakah unik dia? X darab Unik untuk 40 ini. Orang lah. Orang kan? Okey, boleh faham? Okey, slow. 40 orang boleh faham? boleh. Okey. Sebelum cikgu cakap apa-apa tentang ini, balik kepada soalan saya. Kalau bilangan ahli persatuan sejarah 3 orang, bilangan ahli persatuan geografi 2 orang. Cikgu sekarang nak jumlah ahli bagi 2 persatuan itu. Berapa X orang? tambah Y. Tambah. Kan buat 3 tambah 2 je kan? Ha. So sepatutnya ini pun samalah.
X tambah Y. Oh. Bila Yang masa nak tahu? darab 3 dan darab 5 ini ialah apa? Yang RM3, RM5 Ah, tu? tengok RM3 dan RM5 ini. Cikgu tanya kamu, sebenarnya apa yang kamu tengah kira? 3 kali 3 tambah 2 kali 5. RM3 itu yang apa? Yuran tahunan. Jumlah RM5. yuran. So ini sebenarnya apa? 3 kali 3 dengan 2 kali 5. Yuran keseluruhan. Yuran yang kamu terima keseluruhan. Yuran keseluruhan. Ini soalan 2 tak ada kaitan dengan 3 dan 5 itulah. Boleh ya? Okey. Okey, soalan pertama. Bilangan ahli persatuan geografi. Y. Y. Yang kawasan kuning bilangan ahli persatuan sejarah. X. X. Okey, belakang senang, nombor aja 8. So, RM3 dan RM5 tak digunakan untuk soalan ini. Dia biasanya bila tak digunakan di tempat ketaksamaan, soalan ini biasanya ada ABCD dah. Dia mungkin akan digunakan di bahagian C. Sebab soalan ini dalam exam nanti dia ialah soalan kertas 2 section C, soalan 10 markah. So bila soalan 10 markah dia tak mungkin pendek macam ini. Ini baru 3 markah aja. So dia mesti ada cerita-cerita seterusnya. Lukis graf, taksirkan graf. So maklumat RM3 dan RM5 ini memang tak digunakan di sini, dia akan digunakan bila awak taksirkan graf. Boleh Sebab kadang-kadang dia maklumat bagi awal dulu. Pakai tak pakai lagi, pakai mungkin hujung-hujung baru pakai. Okey ke? Ada apa nak tanya tentang ini? Tak ada. Ada Teacher, apa dia? bila masa nak tahu tambah atau darab? Okey, contohnya soalan mana awak rasa bukan tambah tapi ialah darab? Soalan yang teacher terang. 40 orang. Yang 40 orang tu. Kamu akan rasa soalan ini ialah X kali Y. Yang macam saya Tadi punya 3S tambah 5Y. Macam cikgu sudah kata, apa maksudnya 3S tambah 5Y? Dia ialah jumlah yuran dikutip. Betul tak? Bila jumlah yuran dikutip, sini bukan tanya jumlah yuran dikutip, dia tanya jumlah ahli saja. Jumlah ahli tak ada kaitan dengan yuran tahunan kan? So tak pakailah. Benda ini memang tak boleh hafal, kena faham. So kalau kamu terfikir 3S tambah 5Y, bila kamu melibatkan yuran tahunan, yang kamu kena faham, yang awak tulis ini ialah jumlah yuran. Tapi sekarang soalan ini bukan cerita jumlah yuran, cerita jumlah ahli saja. Saya biasanya suka macam ni. Bila saya tak pasti, macam tadi, cikgu suka letak nombor. Saya letak 3 di sini, saya letak 2 di sini, saya akan tanya sendiri. Jumlah ahli bagi 2 persatuan, saya nak darab 2 nombor ini ke? Saya nak tambah 2 nombor ini ke? Saya nak buat 3 kali 3 tambah 2 kali 5? Saya akan tanya sendiri, mana satu saya akan buat. Untuk tahu. Kalau saya rasa, cikgu untuk ini saya hanya buat 3 tambah 2, maka saya buat X tambah Y lah. Kalau saya rasa cikgu untuk jawab ini, saya akan buat 3 kali 3 tambah 2 kali Y. Maka dia pun macam kamu cakap tu, 3S tambah 5Y. Dia kena faham. Saya tak boleh, tak ada, macam mana nak kata, tak ada satu prinsip senang untuk kamu ikut. Tapi biasa satu yang kamu nampak kita S1 mewakili bilangan kan. So kalau 40 ini, dia pun juga mewakili bilangan. Bilangan orang. So sini sepatutnya pencontoh bilangan dia orang. Maka biasanya tak adalah yang darab-darabnya. Kalau dia darab dengan duit, biasanya belakang ini ialah duit. Macam contohnya soalan tadi. Soalan pertama tadi. Soalan pertama tadi, yang pertama ini. Belakang ini ialah duit, RM 16 juta. So biasanya kita tak mungkin S tambah Y. Sebab S tambah Y kita dapat bilangan. Dia tak akan jadi duit. Mana katanya RM tu? Biasanya dia akan melibatkan duit yang ada di atas itulah.
Okay, tak apa, kita tengok yang seterusnya. Okay. Slow, kita buat banyak-banyak, nanti awak nampak pattern dia. Yang ketiga. Okay, kamu baca soalan dulu, cikgu sediakan ruangan dulu. Okay, so apa yang diwakili oleh X? Lelaki. Okay, S mewakili bilangan murid lelaki. Y? Perempuan. Kalau malas tulis, kamu highlight betul-betul pun tak apa. Dan kamu kena ingat ni, SY ini ialah bilangan murid. Bilangan murid lelaki. Bilangan murid perempuan. Okay, boleh ya? Okay, lepas tu kita cari kata kunci pula. Okay, yang pertama kata kunci dia? Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Yang kedua? Maksimum. Seorang maksimum. Maksimum. Yang ketiga? Tidak melebihi. Tidak melebihi. Tak adalah Okay, so kita masukkan simbol dulu. Sekurang-kurangnya. Lebih besar dan sama. Okay, maksimum. Lebih kecil dan sama. Okay, betul. Tidak melebihi. Lebih kecil. Sama dengan. Okay, boleh ya? Okay, so lepas tu kita pun sekali lagi. Kalau satu-satu simbol aja, kita hanya tengok siapa di kiri, siapa di kanan. So, cikgu highlight dulu. Cikgu highlight dulu. So, yang ada di kiri ialah jumlah ahli choir. Yang ini, yang kedua ialah mana? Bilangan murid lelaki. Okay, yang ini bilangan murid perempuan. Maksimum itu saja kacau sikit. Sebab dia punya, ada di sebelah kiri, dia akan macam inilah, selit. Maksimum kena selit di tengah-tengah. Sebab kita tak ada kata bilangan murid lelaki maksimum adalah 15 orang. Bahasa kita terpaksalah maksimum selit di tengah-tengah dia. Kalau tidak yang lain tu okey, kiri kanan, keyword di tengah-tengah. Okey, belakang sini 12 orang, 15 orang. Yang ini 3 kali bilangan murid lelaki. Lihat? Okey. So kita tengok yang pertama. Okey, sebelah kiri. Jumlah ahli choir. X tambah Y. X tambah Y. Ada siapa tak faham kenapa X tambah Y? Ada orang perlu saya terangkan X tambah Y? Jumlah ahli choir maksudnya dia tak kisah lelaki dan perempuan. So saya tambahlah bilangan lelaki dengan bilangan perempuan. Okey, sebelah kanan 20. 20 itu senang, tak ada apalah. Okey. Yang kedua, bilangan murid lelaki. Bilangan murid lelaki. X. X. Belakang 15. 15. Okey. Yang ketiga, bilangan murid perempuan. Y. Y. Belakang 3 kali bilangan murid lelaki. 3X. Direct translate saja. Bagi saya jawab soalan ini, cikgu sebenarnya tak galakkan kamu baca satu line habis lepas tu tulis ketak samaan. Cikgu lebih galakkan kamu buat macam cikgu, berperingkat. Mula-mula tangkap kata kunci, tulis simbol, tengok kiri, tengok kanan. Kecuali dia keluar soalan yang special lah, nanti kita akan tengok berapa soalan special. Kalau tidak, cikgu lebih galakkan kamu buat berperingkat macam cikgu. Kalau ada highlight pen, boleh highlight macam cikgu. Supaya kamu tengok kiri mana, kanan mana, tak pening. Ini ingat ini soalan kertas 2. Cikgu terang di sini, cikgu tulis di bawah dia. Exam, kamu jangan lupa, jangan tulis pada kertas soalan saja. Kertas soalan tak hantar kepada saya. Jangan lupa dah. Okey, soalan 4. Okey, kamu baca sendiri dulu. So, apa yang diwakili oleh X? Bilangan penuntut khusus A. Okey. So, S ialah bilangan penuntut khusus A.
Y. Bilangan penunjuk khusus B. Kamu kena hati-hati tau siapa X siapa Y. Sebab dia bukan tiap-tiap kali mesti sebut X dulu baru sebut Y ataupun sebut Y dulu baru sebut X. So hati-hati dengan itu. Cikgu memang galakkan kamu highlight Okey, 1, 2, 3. Okey, yang pertama keyword Minimum. minimum. Yang kedua Tidak kurang. tidak kurang. Yang ketiga Selebih-lebihnya. selebih-lebihnya. Okey, lepas tu sekali lagi kita tengok kiri dan kanan Okey, yang pertama ialah dah kacau betul ni. Bilangan penuntut dua khusus. Kalau yang kedua bilangan penuntut khusus A. Ketiga bilangan penuntut khusus B. Macam cikgu kata lah, kalau tidak kurang daripada selebih-lebih itu senang. Kita tengok cari kiri betul lah. Ini 2 kali sama warna kenapa ni? 20, 60. Okey, kalau kita tengok hanya minimum saja kacau. Okey, hanya minimum saja kacau sebab dia separuh-separuh. Sebab masalah bahasa kita Okey, so masukkan simbol. Minimum Lebih besar sama dengan. lebih besar, lebih lambat daripada saya. Lebih besar atau sama dengan. Yang kedua, tidak kurang daripada. Lebih besar sama dengan. Okay. Yang ketiga, selebih-lebihnya. Lebih kecil sama dengan. Yang cikgu harap yang sebut ini bukan dengan nota, memang sudah hafal betul? Betul. Dia cepat ni, sebab ingatlah. Okey, jom kita tulis sebelah kiri. Bilangan penuntut dua khusus itu. X tambah Y. X tambah Y. Bila dua-dua khusus, so X tambah Y. Belakang 60. Yang kedua, bilangan penuntut khusus A. X 20. X. Belakang 20. Yang ketiga, bilangan penuntut khusus B. Y. Belakang 2X. 2X. Boleh? Tak susah kan? Ya? Okey. Soalan 5. Okey, kamu baca sendiri dulu. Okey, apa yang diwakili oleh X? X. Cat warna putih. Bilangan ting cat warna putih. Kemudian Y. Cat warna hijau. Bilangan ting cat warna hijau. Okey, yang pertama, kata kunci. Kurang. Kedua, melebihi. Ketiga, kenapa tukar warna? Oh, tadi yang tak tukar warna. Okey, yang ketiga, Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Ya? Okey. So, tunggu cikgu kerja. Depan ialah bilangan ting warna hijau. Bilangan ting warna hijau. Yang ini tepang ialah apa? Jumlah kos. Boleh. Di atas tu dia terang sesuatu. Sini baru dia. Jumlah kos. Okey. Belakang setengah kali bilangan, 2 kali bilangan. Okey. Okey, jom masukkan simbol. Kurang daripada? Lebih kecil. Lebih kecil. Melebihi? Lebih besar. Lebih besar. Okey. Selebih-lebihnya? Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil atau sama dengan. Boleh Okey, sekarang tengok sebelah kiri. Bilangan ting cat warna hijau. Y. Y.
Okey, belakang setengah kali bilangan tingkap warna putih. 1/2 X. 1/2 X. Tak payah ringkas, tak payah apa Kamu tak payah kata cikgu 1/2, 2 kena darat ke sana. Tak payah. Okey? Okey, soalan 2. Bilangan tingkap warna hijau. Y. Kan? Y. Okey, belakang. 2 kali bilangan tingkap warna putih. 2X. 2X. Soalan ni ada salah sikit. Tak apa, dia setakat uji tertulis kesamaan aja. Okey, ketiga. Okey, belakang dulu. Belakang senang kan? 12,000. Okey, tekan. Macam mana saya nak kira jumlah kos? 100X tambah 150Y. Ya, 100X tambah 150Y. 150Y. Boleh? Kalau S tambah Y ialah bilangan ting, itu tak melibatkan duit. So nak melibatkan duit, so ini jumlah kos. So kita kena tahu kos untuk setiap ting lah. Okay, ada apa nak tanya tentang soalan 5? Ya. Okay, kita pergi kepada soalan 6. Okey. Dia sebenarnya tak ada apa. Hanya sebab susunan soalan itu mungkin dia kacau kamu sikit. Okay. So, apa yang diwakili oleh X? Meja. Apa dia? Meja. Oh, jangan kata meja. Sorry. Okay, saya ingat dia cakap teacher. Okay, so bilangan meja. Kamu tengok dalam seminggu saya tak risau nanti dia bukan ada yang bila melibatkan masa dalam tajuk ni berhati-hati. Sini cakap dalam seminggu. Mana tahu dalam itu ada sebulan ke, setahun ke, berhati-hati sikit ya. Okay, so Y ialah bilangan kerusi ya. Okay, lepas tu dia ada modal 4,800. Okay, lepas tu cari kata kunci. Yang pertama kata kunci. Tak ada gitu. Tak ada. Soalan ini dia lebih susah sikit ialah dia tak ada kata kunci. Tapi nanti kita tengok Okey, yang kedua Lebih daripada. lebih daripada. Yang ketiga Sekurang-kurangnya. sekurang-kurangnya. Okey, pertama kita nanti ya. Okey, so depan ialah jumlah bilangan meja dan kerusi. Ini bilangan kerusi. Okey, belakang dia 50 buah. Ini 2 kali bilangan meja. Okey, kita buat yang kedua dan ketiga dulu So, lebih daripada? Lebih besar. Okey, sekurang-kurangnya? Lebih besar sama dengan. Okey. Kemudian kedua balik jumlah bilangan meja dan kerusi. X tambah Y. X tambah Y. Tak melibatkan duit kan? So, tak payah darah apa-apa Okey, belakang? 50. 50. Okey, yang ketiga, bilangan kerusi saja. Bilangan kerusi. Y. Y. Okey, belakang 2 kali bilangan meja. 2X. 2X. Boleh? Ini jenis yang senang lah. Okey. Yang susah kepada kita ialah pertama sebab dia uji pengetahuan am kamu. Okey, untuk buat satu meja nak RM60. Untuk buat kerusi RM40. Okey, cikgu bagi tips sikit. Atas dia kata modal dia 4,800. So, Bagi 7 teacher. Dia kena dapatkan dalam sehari dulu ke? Tak payah. Sebab sini dia tak ada, bawah itu semua cakap seminggu. So, kita masih angkat ini seminggu lah. Okey.
Di sini seminggu saya rasa tak main kesangka apa-apa lah. Okay. So macam mana? Kos puak meja 60, puak kerusi 40, modal ada 4,800. 60 tambah 40 60 tambah 40. tambah 40. Itu maksudnya puak satu kerusi, puak satu meja. Dalam 60 X teacher. 60S, Tambah 40Y. 40Y. Boleh ya? Lebih kecil. 4,800. Simbol dia? Lebih kecil atau sama dengan. Kenapa? Sebab dia tak boleh lebih daripada 4,800. Okey, boleh cikgu terang balik ya. So, macam tadi, kita tak boleh kata 60 tambah 40. Kalau 60 tambah 40, maksudnya you buat satu kerusi, satu meja. Tapi sebenarnya dia buat berapa buah kerusi, berapa buah meja kan. Dan kamu pun tak boleh X tambah Y. Sebab X tambah Y ialah bilangan kerusi dan meja. So, akhirnya kita kena cantumkan, kita dapat 60S tambah 40Y. Okay, so itu ialah jumlah kos yang diperlukan. 4,800 ialah modal kita. So macam kawan kamu cakap lah. So benda yang kita nak buat itu tak boleh lebih daripada duit yang kita ada. Kalau ngangam tak apa. Ataupun kurang daripada dia. Kita tak boleh lebih daripada duit yang ada. Kamu jangan, cikgu tahu kamu ada budak akaun, budak ekonomi tu lepas cikgu duit tak cukup boleh pinjam, cikgu Rohana kata boleh pinjam dengan bank. Kita tak main pinjam-pinjam tu Kalau kita boleh pinjam, soalan ni akan sebut. So kita macam yang paling tradisional punya. Duit ada berapa, buat berapa je. Tidak, kamu kadang fikirlah, cikgu tahu konsep ekonomi tu duit tak cukup, mungkin kita boleh pinjam daripada kawan-kawan, pinjam daripada apa-apa. Kita tak main benda itu sebab soalan ni tak sebut boleh pinjam. So kita hanya buat angkapan yang paling tradisional punya. Saya ada berapa duit, saya beri barang atas duit yang saya ada je. Saya tak over budget lah. So itu sebabnya kita letak simbol lebih kecil atau sama dengan. Ada orang perlu saya terang apa-apa lagi? So soalan satu ini cikgu tidak menafikan lah. Ini ialah satu soalan yang tak ada kata kunci. Kamu sendiri kena fikirkan. Simbol ini. Kenapa dia lebih kecil? Sebab kita tak boleh belanja lebih daripada apa yang ada. Okay, ada apa nak tanya lagi tentang soalan 6? Okay ya? Okay ya? So, sempat lagi. Okay, sempat lagi. Satu soalan lagi. Okay, cuba kamu baca soalan 7. Okay. Apa yang diwakili oleh X? Bilangan. Bilangan apa? Bilangan meja. Bilangan meja. Bilangan meja A. Bilangan meja jenis A. Y ialah bilangan meja jenis B. So kali ini dua-dua ialah meja. Okay. Tadi satu meja, satu kerusi. Ini dua-dua meja. Okay, yang pertama. Kata kunci? Minimum. Minimum. Yang kedua? Tak ada. Tak ada. Yang ketiga? Melebihi. Melebihi. Kenapa tu kawan? Oh, tadi sepatutnya tu kawan. Okay, sekarang kita tengok juga lah untuk 1-3 je kita boleh tengok apa yang di kiri, apa yang di kanan So kiri kita ialah jumlah luas meja. Yang ketiga bilangan meja jenis B. Ya. Okey. Ini 40 meter. Ini 2 kali bilangan meja jenis A. Okey. Apakah simbol untuk minimum? Lebih besar atau sama dengan. Melebihi? Lebih kecil atau sama Melebihi. dengan. Lebih besar. Lebih besar. Yang kamu sebut itu ialah tidak melebihi ya. Okey. Okey, ketiga dulu. Ketiga lebih senang. Bilangan meja jenis B. Y. Y.
Belakang 2 kali bilangan meja jenis A. 2x. 2S. Direct translate aja Okey, atas sini. Sebelah kanan senang kan 40 kan? Depan dia. Jumlah luas permukaan meja. 1.5 tambah A. 1 Sorry, 1.5 A. A. Bila tak tanya A? A tak? Sepatutnya bukan A. 1.5 tambah 1.0. 1.5 Eh, X. 1.5 tambah X. maksudnya satu meja A, Ada satu X teacher. meja. Ada X bawah. Seorang-seorang cakap. Tapi saya tak tahu siapa yang cakap. Nak tengok siapa yang cakap ini. Siapa nampak nama dia sebut nama? Cikgu tak nampak nama kamu sebenarnya. Ada X dengan Y teacher. Ada S dengan Y. Maksudnya sini X, sini Y. Ya. Okay, boleh ya? Jangan tulis A dan B. Sebenarnya A, B tu choice saja. Tapi ya kalau cikgu nampak soalan ini tiba-tiba bukan S, Y, A, B keluar out lah. Sebab nanti macam nak lukis graf A, B di situ. So kalau kamu terfikir A, B tu kamu tukar S, Y betul lah. Boleh So tak mungkin 1.5 tambah 1.0 macam cikgu katalah. Kalau 1.5 tambah 1.0 maksudnya satu meja A, satu meja B aja. Bukan S tambah Y. S tambah Y adalah bilangan meja. Sekarang dia nak luas permukaan. Lebih kurang macam cerita duit lah. So kita ambil luas permukaan setiap meja. 1.5, 1.0. Tapi bukan kali AB ya, tapi kali X dan Y ya. Boleh ya? Okey. Yang kedua. Jumlah wang diperuntukkan. So ini melibatkan duit. Duit ada 800. Macam mana nak cari? Ada kaitan dengan duit. 30x tambah 25y. Ada 25. Okey, so apa dia? 30x tambah 25y. 30. Salah. Betul teacher, betul. Okey, 30S tambah 25Y. Okey, sekali lagi. Simbol Lebih kecil atau sama dengan? Lebih kecil. lebih kecil kan lebih besar? Lebih Lebih kecil. kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Sebab apa? Duit yang diperuntukkan untuk beli tu orang bagi you 800 suruh you beli meja. Macam mana you boleh belanja lebih daripada 800? So sepatutnya lebih kecil ataupun sama dengan. Sama dengan maksudnya you habiskan duit. RM1 pun tak tinggal. Okey. Contohlah, cikgu bagi kamu RM800. Okay, pergilah beli meja kerusi untuk kelas kita. So pandai-pandailah kamu mungkin berkata, cikgu nak beli berapa meja kerusi? Pandai-pandai you sendiri, 800 saya bagi. So kamu kena fikirkanlah, tapi macam mana kamu tak boleh belanja lebih daripada itu? Lebih daripada itu maksudnya kena pakai duit poket sendiri. Tapi sini kita tak main lah, kita hanya gunakan duit yang sedia ada. So simbol dia sepatutnya lebih kecil. So ini kena fikir sendiri. Memang tidak ada kata kunci. Dan cikgu pun tak boleh kata setiap kali mesti lebih kecil. Cikgu hanya boleh kata peluang dia lebih kecil lebih banyak. Tapi memang ada soalan simbol dia ialah lebih besar. Okay. So masa saya habis, so saya pincang sampai soalan 7. So kamu balik cuba buat soalan 8 sampai 24. Buat soalan 8 sampai 24. Okey, besok cikgu akan habiskan soalan 8 sampai 24. Kamu tengok hari ini cikgu baru pincang 7 soalan saja. Okey, so cikgu memang tak mungkin boleh habiskan 8 sampai 24 dalam 1 jam. So cikgu nak kamu buat dulu. Besok cikgu akan bagi kamu tengok jawapan. Cikgu hanya pincang soalan yang kamu tak erti. Boleh? So pastikan semua orang buat. Hari ini cikgu tak bagi Google Quiz sebab banyak kamu kena buat hari ini. Dia banyak tapi sebenarnya sekejap aja. Sebab cikgu terangkan itu yang ambil masa. Kalau kamu buat sekejap aja. Walaupun sini 24 tolak 7, kita ada 17 soalan. Tak payah setengah jam habis punya. Boleh kamu siapkan soalan ini. Besok cikgu akan bagi tengok ada soalan kamu tanya.
besok cikgu akan habiskan ini, lepas tu cikgu akan test kamu tahu ke tak tahu pakai Google Quiz lah. So hari ni sekali lagi tak ada Google Quiz. Tapi kamu kalau ada masa, kejap